Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya terima kasih Tuan Haji Musi, staf pimpinan masjid, ketua-ketua masyarakat, pengarah Institut Latihan Perindustrian Marang, para pelajar, ILP, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik dan anak-anak yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnianya kita masih lagi dapat berada di masjid Kampung Bukit Parit. Untuk malam ini, untuk sama-sama kita mengimarahkan program masjid sempena sambil ada gotong royong masak-masak katanya. Yang pertama, saya memohon ampun dan maaf atas kekhilafan yang berlaku pada petang tadi. Ada isu teknikal sikit lah. Jadi saya mohon maaf kerana salah tempat rupanya. Jadi alhamdulillah akhirnya dapat juga sampai ke Kampung Bukit Parit ini. Nama aja duduk Marang kan, tapi besar rupanya. Pertama itulah, saya pun baru juga balik ke Terengganu ini, jadi tak berapa kenal lagi kawasan-kawasan, kampung-kampung. Dan sejak balik ke Terengganu ini, alhamdulillah, bila ada tauliah mengajar oleh Maidam ni, kita nak share lah dengan masyarakat kampung. Saya ni bukan ustaz, tapi insya-Allah baru nak start. Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang saya hormati sekalian, insya-Allah pada malam ini kita luar sikit daripada pengajian-pengajian kita selama ini di masjid dan surau. Kali ini kita bercerita berkenaan dengan bab masyarakat, komuniti kampung kita ni. Dan apa yang saya nak bawa pada hari ini adalah berkenaan dengan scammer ni. Scammer ni semua orang rasanya ada pengalaman, kan? Sama ada kena tipu ke, sama ada diajak untuk sama-sama menjadi golongan kumpulan penipu ke. Terpulanglah. Tapi apa yang saya nak sampaikan pada malam ini adalah kita ini sebagai masyarakat ini, apa peranan kita, macam mana kita nak kenal pasti scammer-scammer ini, dan macam mana kita nak mengelak diri daripada terjerumus atau menjadi mangsa scammer. Itu yang pertama, jadi mangsa. Yang kedua, kita juga nak kisahkan, nak bincangkan bagaimana kita nak mengelak diri dari menjadi sebahagian ataupun bersubahat dengan para scammer ini. Kita tak nak. Sebab natijahnya, tuan-tuan, memang besar, memang berat. Kalau kita ini sebagai penjawat awam satu hal dah, bila ada sabitan jenayah, masalah. Kita kena pencen dengan RM1 aja, maksudnya kena buang kerja. Kalau kita ini bekerja, makan gaji biasa, kerja sendiri pun bermasalah juga. Kalaulah kita terlibat dengan isu scammer ini. Dan insya-Allah tajuk yang diamanahkan kepada saya adalah berkenaan dengan scammer Islami. Saya tak nak cerita berkenaan dengan scammer yang ada di luar sana tu. Online scam, apa lagi, Macau scam, Nigerian scam, love scam, Bitcoin. Saya tak nak cerita tu. InsyaAllah kalau ada peluang, mungkin boleh datang lagi. Mungkin kita buat khusus di ILP ke pula, program-program begitu, tajuk-tajuk begitu. Pada malam ini saya nak bincang khusus berkenaan dengan scammer Islamik. Scammer Islamik pula dah, kan? Kenapa tak ada ke scammer lain? Bangsa lain, agama lain tak ada ke? Ada. Tapi apa yang nak saya jelaskan pada malam ini adalah khusus untuk kita ni, orang Islam ni.
untuk menjauhkan diri dan tidak terlibat dengan mereka-mereka ini. Tuan-tuan, sebagai pengenalan skamer ni apa? Skamer ni apa? Skamer ini merujuk kepada individu yang melakukan aktiviti penipuan untuk menganiaya orang lain, sama ada penipuan tersebut dilakukan secara atas talian ataupun sebaliknya. Dia perkataan skamer itu dia dah associatekan, dia dah jadikan bila benda sama ada kita menipu dalam online ataupun tidak, dia dah jadi skamer. Skamer ni dah biasa dah perkataan scam ni. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita ini, anak-anak kita pun dah selalu scam kita tau. Kita ibu bapa ni selalu juga kena scam dengan anak-anak. Hari Ahad tiba-tiba pula dia sakit perut, tak nak pergi sekolah. Untuk tuan-tuan sahabat-sahabat saya yang online ni, kami di Terengganu kerja hari Ahad, sekolah hari Ahad. Jadi pagi-pagi kadang-kadang ada anak-anak kita, dia kata dia sakit perut. Kebetulan malam tadi kita makan seafood, mungkinlah kerana keracunan makanan. Jadi kita pun biarkan je lah, okeylah, tak apalah, tak nak pergi sekolah. Rupa-rupanya pukul 8 pagi dia dah congok dah, tengok TV, tengoklah segalalah, kartun lah, apa semua. Bila tanya dah kenapa tak pergi sekolah, oh kena scam. Rupa-rupanya tuan-tuan, kita orang dewasa ni pun kena scam dengan kanak-kanak. So perkataan scam itu dah biasa dah. Prank, scam, itu dah biasa dah. Saya tak tahu sama ada usaha di pihak DBP untuk dijadikan sebagai bahasa rasmi istilah, saya tak pasti. Tapi apa nak sebut, scammer itu adalah orang yang suka aniaya, yang akan menganiaya kita. Dan biasanya dalam online lah, tapi sebaliknya pun ada. Tapi istilah scammer ni lebih banyak orang gunakan dalam online. Okey. Dan perkataan scammer ni juga dia bermula daripada perkataan scam, a fraudulent or deceptive act of operation. Ini dalam kata lain menipu lah. Menipu. So tajuk yang nak kita bawa hari ni adalah scammer Islamik. Sudah. Kenapa pula nak dikaitkan dengan Islamik? Tak boleh ke tak namakan Islamik? Tak, boleh aja. Tapi apa yang kita nak tumpukan pada malam ini adalah berkenaan dengan beberapa perkara yang para penipu ini, scammer ini menggunakan agama. Ini orang kata penonggang agama ini dah dia. Scammer Islamik ini. Sebab apa tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam kitabnya, dalam surah An-Nisa ayat 29, kan? Antara lain maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menggunakan harta kamu, harta di antara kamu dengan jalan yang salah, tipu atau muslihat. Ini asas kepada dalil kita, dalil penipuan ini. Sebab Allah larang orang yang beriman ini, manusia ini menipu dalam jual beli, kan? Dan ia juga disokong oleh hadis Nabi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melalui setimbunan makanan yang hendak dijual, seraya memasukkan tangannya ke dalam timbunan makanan tersebut dan mendapati jari jemarinya basah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah semua ini wahai pemilik makanan?" Lelaki itu menjawab, "Makanan ini telah ditimpa hujan wahai Rasulullah." Seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa tidak kamu jadikan yang basah itu di sebelah atas makanan agar manusia dapat melihatnya? Barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari agamaku," yakni yang sempurna. Maksudnya Allah dan Nabi-Nya pun memang melarang keras perbuatan menipu ini. Dan perbuatan ini memang banyak. Kalau kita tengok, adalah zaman satu Nabi, dia memang terkenal dengan tipu timangan, kan? Dan sekarang ni pun ada. Berapa ramai yang jual dengan keadaan main cekak aja, main agak-agak aja. Berapa ramai yang alat penimbang itu tidak betul, dah diubah, yang mana ada dua muka tu kan. Yang muka kita tu, muka dia tu betul, yang muka kita tu salah, dia depan kan.
maksudnya ada kurang timbangan. Banyak. Sebab itu tuan-tuan, skamer ini, bila sebut penipu skamer Islamik ini, mereka ini memang pertama menggunakan agama. Mereka tak kira lah, janji untung, kan? Dia punya slogan dia kata, masa aku miskin, masa aku susah, ada orang nak cari aku tak? Tapi bila aku dah kaya raya, aku dah banyak duit, barulah orang nak kata, oh itu tak boleh, itu haram, oh itu tak boleh, itu menipu. Barulah. Tapi dia guna slogan, dia kata masa aku susah, ada orang nak tolong tak? Tuan-tuan, skamer Islami yang pertama yang kita nak bincangkan pada malam ini adalah berkenaan dengan pelaburan syariah, pelaburan patuh syariah. Pernah dengar tak? Tuan-tuan yang mana ada social media, Facebook ke, ada Insta ke, ada TikTok ke, kan banyak selalu keluar FYP lah, dalam story lah, pelaburan patuh syariah. 3 hari balik modal. 3 hari balik modal, tuan-tuan. Kita berniaga pun, kita bekerja, hari ni kerja, pagi kerja, masuk kerja pukul 8, balik pukul 5, 5.30, dapat gaji terus tak? Tak. Jaranglah orang kerja dapat gaji hari. Dikira hari ada, tapi dibayar tak ada. Biasa 3-4 hari, seminggu. Kan orang kerja kontrak, bawa backhoe, kan? Betul, gaji dia sehari RM200, tapi dia dibayar hari tu juga ke ataupun dia tunggu seminggu. Biasanya tunggu seminggu atau tunggu projek siap. Contoh dia nak rata bukit kat belakang ni, kan? Dia nak rata bukit. Kalau bukit ni 3 hari baru rata, baru selesai kerja, baru dia dibayar gaji. Maknanya 600 dibayar. Tapi yang ini biasanya dia kata pelaburan patuh syariah. Kemudian apa dia buat? Dia akan gunakan muka-muka, gambar-gambar orang-orang yang dikenali, bekas mufti wilayah dan juga bekas menteri, Datuk Seri Dr. Zul Al-Bakri. Tengoklah muka dia, ada. Siapa lagi yang tak ada? Memang semua ustaz-ustaz, tanyalah, tengoklah. Ustaz Azhar Haidros pun ada juga orang guna gambar dia. Apa lagi? Ustaz Tuan Hisham, siapa? Samsud Debat pun ada. Saya je tak ada lagi, orang tak kenal, kan? Tak apalah. Tapi nak sebutnya, memang orang akan gunakan, mereka ini akan menggunakan personaliti agama dan orang yang disegani dengan menyatakan bahawa projek dia, pelaburan dia itu lulus atau patuh syariah. Itu biasa. Dan kadang-kadang saya pernah dulu, untuk makluman semualah, sebelum saya beramal sebagai peguam bela peguam cara ni, saya juga dulu kaki tangan kerajaan, salah seorang yang terlibat secara langsung dalam skim pelaburan ini juga. Kita benteras banyak skim-skim pelaburan yang ada di Malaysia ini. Pernah dengar Highway Group tak? Adik-adik mungkin tak pernah lagi lah. Okey, kita ada Highway Group, kita ada Dana Haji Jasman. Sebelum ni kita ada Tok Belagak, Forex. Pernah dengar lah ni. Kita ada yang sekarang ni pula Bitcoin, IPO, ICO, Initial Coin Offering. Semua orang nak keluarkan coin sendiri. Semua orang kata, oh dia adalah next Bitcoin, kan? Dan mereka ini, kebanyakan mereka kata, oh ini syariah compliant. Sebab apa syariah compliant? Oh, kita menggunakan konsep al-bai'. Allah, kalaulah kita ni tak ada basic muamalat, memang kita ni terpedaya. Bila kononnya dia kata skim pelaburan ini menggunakan konsep al-bai', memang ini konsep syariah compliant. Tuan-tuan, saya nak sebut al-bai' itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Malaysia kita ni, bahasa Melayu kita ni, al-bai' itu adalah jual beli.
Jual beli memang hukumnya harus. Pada asasnya jual beli itu harus. Tapi macam mana? Kan kita ni banyak konsep al-bai', ada bai' bisaman ajil, ada bai' al-inah, ada ijarah, ada mudarabah. Itu barulah konsepnya. Tapi mereka ini, dia tahu kita ni kurang sikit pendedahan. Jadi dia kata, oh, skim ini memang dulu syariah. Sebab kita guna yang tadi lah al-bai'. Al-bai' itu jual beli. Asal nama Arab sikit, syariah. Tak. Al-khimar. Apa benda tu? Arab. Al juga kan? Jadi itulah. Dan kita kena tengok balik. Kalau dia kata dia syariah compliant, pedulikanlah. Kita tolak tepilah dulu apa konsep yang dia guna. Tapi bila dia janjikan keuntungan dalam tempoh 3 hari 50 kali ganda, siapa yang tak masuk? Masuk 100, dapat dalam masa 3 hari, dapat 50 kali ganda, 10 kali ganda lah, dapat 1000. Kita pun kan rasa-rasa macam dapat duit air pencen ke, pelajar-pelajar ni dapat air siswa berapa ratus, 300, 400. Contohlah kita kata 300 lah kan, masuk duit 300 dalam skim ini, 3 hari kita dapat lagi 3 kali ganda, 900, dapat 1000. Untung lah kan. Mana ada. Sebab bila kita melabur, kita meniaga, kita ada satu tempoh masa. Dan juga kita ini dalam Islam, untuk membuatkan atau memastikan sesuatu jual beli itu syariah ataupun tidak, dia mesti terhindar daripada unsur gharar. Unsur gharar ni tak pasti. Kemudian dia ada terhindar daripada unsur riba. Tak boleh ada riba. Kalau pinjam 100, bayar 110, maksudnya RM10 tu riba. Tak boleh. Jual beli emas, tapi jual beli itu pemindahan wang dan juga emas itu tidak dibuat dalam masa yang sama, riba. Tak boleh. Berapa ramai kita ni yang terlibat dengan jual beli emas, harga tertangguh. Ini yang main kutu emas ni. Yang pertama, kutu pun dah tak boleh. Salah di sisi undang-undang. Main pula kutu emas. Masuklah sebulan 300. Bagi kat ibu kutu. Cukup masa, main 10 orang dapat 3,000. Dengan 3,000 tu kita beli emas. Tuan-tuan boleh percaya, boleh yakin ke emas yang kita beli dengan 3,000 itu memang nilainya 3,000? Biasanya kurang. Ibu kutu dah makan. Marah ibu kutu nanti. Biasanya itu yang berlaku. Duit collection kita dapat RM3,000, tapi yang kita dapat, barang kita dapat silap-silap 2,000 saja. 1,000 dah hilang. Maksudnya apa yang kita buat tu tak betul. Jadi kalaulah ada orang datang, biasanya tuan-tuan, mereka-mereka yang nak menawarkan pelaburan patuh syariah ni, konon yang kita kata patuh syariah ni, mereka akan pergi ke masjid surau, jumpa orang kampung, dia jumpa tok imam, dia jumpa pengurusi masjid, dia jumpa JPKK, dia ajak orang ni dulu masuk. Dia akan ajak, tak payah banyak-banyak ji, masuk 100 je. Kawan ni pun masuklah. Ada 3 orang masuk 300. Dengan 300 tu dia boleh bagi dalam masa sehari je. Besok dia bagi RM30. Nah ji, ini keuntungan semalam, dia kata. Jadi bila dia dah pegang tok imam, tok mulut, ketua kampung kita, jadi mulalah. Ji, kan semalam dah dapat kan untung kan? Apa kata ajak semua kawan-kawan masyarakat kampung rugi. Kemudian dia kata, oh masjid nampak collection ada tulis kat depan tu banyak tu kan, projek apa nak buat? Nak buat tandas? Okey, apa kata sebelum kita buat projek tandas tu, kita masukkan duit ni, kod nanti
patutnya kita cadang nak buat 2 pintu tandas. Dengan duit yang kita boleh dapat nanti, kita boleh buat satu rumah besar. Ada sekali dengan tandas, ada bilik mandi. Nak tak? Wah, kita pun betul juga kan. Duit ada 10,000, masuk duit tabung masjid. Sebab dia kata 3 hari je, 3 hari dapat untung. Jangan bimbang. Untung dijamin, ini patuh syariah. Habis duit kita. Jadi kena elakkan. Okay? Antara yang disebut yang agak terkini juga, Mekah Fund. Ingat tak? Mekah Fund lah. Dia ajak dulu, dia datang ke Masjid Surau. Dia kata, kita ni ramai ni nak pergi haji umrah ni kan. So kita ni adalah peluang untuk beli hotel di Mekah. Jadi nanti bila kita dah beli itu, kita dah bagi duit, senang-senang bila kita nak pergi itu, kita pergi je lah hotel kita. Duit apa kan? Collect lah berapa juta kita nak beli. Dan menjana keuntungan dan juga ekonomi orang Islam, dia kata. Tapi apa yang berlaku tak betul pun. Untuk makluman tuan-tuan, di Mekah ini kita tak boleh memiliki harta pun. Kita tak boleh. Kalau dia kata boleh beli itu, boleh beli ni. Nak beli apa tuan-tuan? Di Mekah tu hotel yang besar-besar, semua atas tanah siapa? Tanah wakaf Saidina Osman. Pihak Arab Saudi sendiri pun kalau dia buat bangunan, bukan milik dia, milik wakaf. Dia bangunkanlah hotel besar-besar mana pun, semua itu atas tanah wakaf. Agak-agak kita boleh ke beli tanah wakaf? Tak boleh. Tapi kalau orang tak tahu, pakat letak duit lah kan. Pakat habis melebur lah kita. Okey, seterusnya, itu yang pertama. Yang kedua, skamer Islamik ini ada juga dalam makanan dan minuman sunnah. Perasan tak? Ada setengah orang, kadang-kadang ada juga para penceramah, ustaz, para asatizah ni, dia menggunakan masjid, mimbar masjid untuk menjual barang dia, promote barang. Tak boleh, Nabi tak bagi. Memang ada larangan khusus berjual beli dalam masjid. Tak boleh. Ulama sepakat menyatakan bahawa jual beli dalam masjid adalah tidak dibenarkan. Ada ulama yang kata haram. Ni dalam masjid ni, dalam lingkungan kita nak solat ni, tak boleh. Nak berjual beli di luar. Kalaulah kita ni ada setengah-setengah masjid kan, dia bersambung dengan tempat makan dia, kemudian tempat makan dia nak buat jual-jual, boleh, tak ada masalah. Tapi di dalam ni tak boleh. Tapi berapa ramai mereka-mereka yang menggunakan tempat ini untuk lakukan barang dia, untuk jual barang dia, ramai. So tak betul lah. Jangan. Sebab para skamer ini, pertama, mereka akan menggunakan elemen agama dalam melariskan jualan. Dia akan gunalah hadis, dia akan gunalah segala petua-petua dalam kitab. Dan kadang-kadang kita tahu hadis-hadis yang mereka gunakan ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang cukup lemah. Tapi kerana nak melakukan barang dia, dia kata, ini hadis, hadis kata begini. Kita tak nafikan ada hadis-hadis tertentu yang menceritakan khasiat sesetengah makanan kan. Contoh madu, habatus sauda, kemudian adalah beberapa makanan-makanan lain. Tapi janganlah gunakan benda itu semata-mata untuk melakukan barang-barang kamu. Tak boleh. Dan ada juga produk-produk yang kononnya, contohlah kita ambil jus air, dalam ni segala khasiat kurma, habatus sauda, madu, apa lagi, anggur keras tu, apa kita panggil, anggur apa, Arabic gum, semua kata. Kita pasti ke bahawa dalam air ni memang ada kurma?
Kebanyakan yang berlaku dalam air ni hanya campuran saja, dan juga kadang-kadang mereka menggunakan ekstrak-ekstrak ataupun bahan-bahan kimia yang bukan daripada produk asal. Kalau kita tengoklah, contoh kurma, dia kata kurma. Betul ke kurma? Kadang-kadang elemen dalam kurma itu digunakan sebab nak dapatkan ekstrak kurma kadang-kadang mahal. Dia letak dalam barang, dalam minuman, jus dia tu. Dan ada juga yang menjual, yang menyatakan bahawa produk itu memang Nabi suka. Diceritakan bahawa Nabi memang makan benda ni. Dia guna nama Nabi lah, dia guna para sahabat. Ini biasa tuan-tuan, kan? Yang mana ada tu kita tak ada isu pun. Tapi bila berlebihan, klaim lebih sangat, melampau sangat, kan? Sampai kan kalau kita ni, bila dia datang kat tempat kita, kita tak beli tu, kita rasa macam susah sangat. Seolah-olah macam kita ni nak tolak Nabi, nak tolak agama. Susah lah. Memang berjaya lah apa yang mereka buat itu. Dan ada juga yang kata produk yang dijual dikaitkan dengan bahan sunnah dan boleh merawat pesakit zahir dan batin, penawar bagi segala penyakit, saka, sihir dan seumpamanya. Ada, kan? Dia jual air. Kalau air ini, kalau kita beli kat kedai mungkin harga RM50. Tapi bila kita kata, tuan-tuan, air ini saya telah bacakan ayat suci Al-Quranul Karim 30 juzuk, saya jual RM30. Macam mana? Ada orang beli, betul, kita tak nafikan. Tapi kenapa nak kena sebut air ni dibacakan ayat Al-Quran? Sama je kan? Air tu juga. Bila kita tak boleh lah, bila kita baca, kita ruqyah, kita letak harga, tak boleh. Janganlah. Itu namanya penunggang agama. Tak boleh lah. Dan dia kata, kalau kita ni ada masalah begini-begini, minum air ni, insya-Allah. Jadi kita ni kalau bab disebut insya-Allah, ini salah satu ikhtiar, jam kita, kan? Bukan kita tak bagi, tapi biasa orang ni dia terlebih sangat, kan? Kalau daging lembu itu kita beli dengan harga apa sekarang, RM40 sekilo. Tapi bila lembu itu dialunkan dengan bacaan ayat Quran, RM400. Jam kita, kan? Tak boleh lah, janganlah buat macam tu. Okey, seterusnya kita ada sikit lagi dah, package haji dan umrah. Ini juga skamer Islami ini menggunakan, menjual produk package haji dan umrah. Dia jual dengan harga yang murah. Biasa sekarang ni package, kalau dia punya shilling dia 7,000, kurang daripada 7,000 ni bermasalah lah. Tapi ada ramai yang datang pada kita, dia kata, Haji nak pergi tak umrah? Kalau Haji nak pergi umrah, bayar 3,000 je. Selebihnya ada Datuk Seri nak taja, ada orang kaya ni nak taja. Dia dah berniat dah nak hantar 40 orang kali ni, cuti sekolah ni dia hantar. Haji bayar RM3,000 je. Kita bila dengar nak pergi umrah 3,000, apa lagi kan? Bayarlah. So apa yang berlaku? Silap-silap hari bulan kita berihram tawaf di KLIA. Itu teruklah. Ada juga yang boleh pergi, bayarlah 6,000, pergilah kita. Pergi, kalau ikut pakejnya dia kata 50 meter daripada Masjidil Haram, 70 meter daripada gate nombor 8. Bila kita dah sampai sana, tak ada. Pertama, sepatutnya kita naik direct flight daripada KLIA ke Jeddah atau ke Madinah. Tapi apa yang kita dapat? Kita transit dulu. Gimana? Pergi Bangladesh dulu. Pergi mana? Pakistan dulu. Baru pergi naik ke Madinah, ke Mekah. Itu banyak berlaku. Dah sampai Mekah, Haji, hari tu Haji kata pakej saya ni dekat. Kenapa macam ni? Kita mula komplain kan?
Haji, itu kata macam ni. Kita marah kepada mutawif kita tu. Apa dia kata? Haji, ajar, kita ni dekat Mekah, jangan banyak komplain. Redha. Ini sebahagian daripada ujian kita berada di Mekah. Tumpukan kepada ibadah. Itu biasa. Kalau kena macam tu, maksudnya memang kita kena tipu dah tu. Mana ada package yang murah, yang bagi fasiliti yang begitu, yang duduk dekat Menara Jam tu, hotel apa tu, saya tak nak sebut lah kan, sebab mereka tak taja program kita malam ni, kan? Jadi biasa itu yang banyak sangat berlaku. Yang mana dapat pergi, alhamdulillah, susah sikit. Yang tak pergi langsung tu lah, kan kita tengok hari tu berapa orang package haji hari tu tersadai dekat KLIA, kena tipu. Kononnya visa tak lepas lah, apalah semua, tapi bayar berapa puluh ribu, 40 ribu, 50 ribu kena bayar. Lepas tu bila minta balik, memang tak ada lah. Dan mereka ini, tuan-tuan, tak segan silu menjual nama agama ini untuk kepentingan peribadi mereka. Kemudian yang seterusnya, derma pusat tahfiz anak yatim. Ini banyak juga. Satu ketika dulu kan, kita tahu ada satu pusat tahfiz yang menggunakan anak-anak yang bawah umur ni, remaja ni, pergilah bawa minyak urut, minyak gamat, nak jual kat kita, pergi dekat stesen minyak, kan? Bila kita tanya, mana ustaz kamu? Ustaz ada pergi makan. Kamu dah makan belum? Belum. Kita bagi makanan, tak nak ambil, sebab mereka telah dididik, kalau orang bagi makanan jangan ambil. Dan mereka ini banyak. Tempat kita ni, insyaAllah, mana-mana pusat tahfiz, pertama kalau mereka berdaftar dengan pihak berkuasa, alhamdulillah, insyaAllah sumbangan kita akan sampai. Yang kita takut ini, mereka menggunakan nama pusat anak yatim Mahat Tahfiz, itu je. Mahat ni entah ke mana-mana dah, kan? Itu yang kita tak nak tu. Sebab betul dah orang kata, Syekh, kita bagi duit sumbangan kita sampai dah, dia nak menipu ke, itu hak dia dengan Allah. Betul. Tak ada siapa boleh nafikan. InsyaAllah pahala itu sampai. Tapi kalau kita tak selidik, tuan-tuan, orang menipu ini, dia akan sentiasa menipu, dan mereka ini akan kaya raya dengan cara penipuan mereka. Nak ke kita bantu mereka ni dengan kaya? Kan? Kita tak nak lah. Biarlah mereka kaya dengan cara yang baik, jangan dengan jalan menipu. Itu yang kita tak nak. Dan kadang-kadang mereka ini menggunakan social media, kan? Dalam Facebook, kita tengok iklan-iklan berbayar tau. Mereka sanggup berbayar berhabis untuk pastikan iklan itu keluar dalam Facebook dan kita sedekah. Kadang-kadang orang, kenapa kena macam tu, kan? Sanggup keluar duit untuk dapatkan. Sebab orang kita ni, Malaysia ini memang baik, bermurah tau, pemurah orangnya. Bagi je lah. Ada satu baru ni dalam WhatsApp kita terima, ada seorang, dia cerita yang ada seorang remaja perempuan yang lumpuh disebabkan oleh dinding jatuh. Dinding jatuh timpa dia, dinding rumah. Dia buat rumah, tak macam mana dinding jatuh. Cerita ni dah lama dah. Dihidupkan balik. Dan orang kita ni sentiasa menyumbang. Dan kita tahu bahawa ada di kalangan keluarga itu salah gunakan. Sanggup tak kerja lah, berhenti kerja, tumpukan sebab dia tahu ada orang menyumbang. Apa lagi nak kerja kalau 3-4 ribu dah masuk tiap-tiap bulan? Dan kita ini tanpa usul periksa bagi, kan? Bau-bau ni pun banyak. Kita pun kadang-kadang kena tipu pun, kan? Tiba-tiba apa sal ni, ada Tok Imam dia WhatsApp kita kata nak pinjam duit emergency. Rupa-rupanya nombor telefon Tok Imam tu kena hack. Orang menyamar minta duit. Lepas tu kita tanpa usul periksa bagi dulu. Sepatutnya sebelum bagi telefonlah dulu, kan? Ini dah bagi, telefon, Haji, tadi Haji minta duit, kan? Saya dah masukkan dah 1,000. Haji tu pun terkejut, Tok Imam terkejut dah.
Ana tak minta pun Syekh. Ana dah bagi dah tadi, ni entah apa dia. Ana tak ada, ini kena hack ni. Tak pasal, RM1,000 kena tipu, kan? Jadi janganlah terpedaya. Okey. Adalah sedikit kenapa saya ceritakan berkenaan dengan skema-skema ini, skema Islamik ini. Sebab ada peruntukan undang-undang. Kita di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan, kes menipu ni, memang kena penjara. Kalau 420, penjara tak kurang 5 tahun, tak kurang setahun, tak kurang 5 tahun, tak lebih 10 tahun. 420. Ini yang tipu ni ramai ni. Ada hari tu yang tipu orang pergi umrah, ramai. Dia dapat collection, dia boleh buat RM4 juta. So dia kena di bawah Seksyen 420. Logik lah kan? 420 untung 4 juta ringgit, kena penjara tak kurang 5 tahun. Okey lah, siapa suruh tipu dia orang kan? Kemudian kita ada Seksyen 424, menyimpan harta curi. Yang ini kalau macam geng-geng kedai akaun tadi tu, akaun dia digunakan oleh penipu, kemudian dia keluarkan duit tu. Maknanya akaun dia tadi tu dah bukan bawah tanggungjawab dia dah. Dia tak kontrol dah. Tanggungjawab masih tanggungjawab dia, tapi dia tak kontrol, orang lain kontrol. Sebab ATM kad dengan orang tu kan. Jadi bila duit tu masuk akaun kita, kita kena Seksyen 424 adik-adik. Ini yang saya kata, 424 ni tak kurang setahun, tak lebih 5 tahun. Tak pasal-pasal. Duit dah lah 1 sen pun kita tak dapat. Sudahnya kita mengikut dalam penjara. Okey. Kemudian ada juga di bawah enactment kesalahan jenayah takzir negeri Terengganu, ada beberapa section juga. So saya nak cerita kat sini adik-adik, tuan-tuan semua, berkenaan dengan isu ini. Kita kena benteras. Masjid kita, kampung kita kena tolak benda-benda yang tak sepatutnya begini. Sebab mana ada orang nak bagi pelaburan keuntungannya cepat, tak payah buat apa-apa, bagi duit dia, tunggulah duit tu beranak sendiri. Mana ada. Kalau ada dah lama dah. Bursa saham tu tutup, bank-bank kita tutup, amanah saham tutup, koperasi tutup, tak payah buat bisnes dah. Sebab ada skim-skim macam ni. Baik pergi kat sini, kan? Tapi kenapa bursa saham masih ada? Kenapa kita perniagaan masih berlangsung? Sebab mana ada orang buat bisnes sekali mata. Jadi itulah tuan-tuan, saya rasa saya haraplah perkongsian kita pada malam ini sedikit sebanyak dapatlah membantu, memberi panduan lah kepada kita macam mana nak menguruskan kalau berdepan dengan skim-skim macam ni, kan? Janganlah cepat, kena semak lah, cek. Banyak tempat kita boleh semak, banyak laman web, bank negara kita boleh semak, Suruhanjaya Security boleh semak, KPDN, kemudian pihak polis pun kita boleh semak juga. Bab duit ini menyesal tak sudah tuan-tuan. Dan kita bagi kat orang nak dapat balik, oi, susah. Lantik peguam pun, pertama sekali peguam minta apa? Buka fail dulu, duit belum dapat lagi, kan? Buka fail dulu, barulah kita tengok macam mana boleh dapat kita. So susah. Bila kita dah bagi duit kat orang, minta maaf lah, memang tak dapat. Kita nak kata, tunggulah nanti, berangkatlah kau cari aku kat Padang Masyar, boleh tak? Ada orang kata halalkan je lah, halal itu lebih baik, kan? Susah pula kita. Tapi nak halal juga kan, RM3,000 kan? Motor Honda Cup dia dapat lah. Jadi itulah sekadarnya tuan-tuan. So kalau ada soalan, mungkin saya boleh buka lah, mungkin 1 atau 2 soalan, InsyaAllah kita habiskan dalam 9.40. Saya minta maaf lah, terlewat sikit tadi, kan, salah tempat tu. Jadi mungkin kita buka pada soalan. Sila. Dia orang tanya soalan ni sebenarnya bagi pihak semua orang, kan? Ada soalan je? Okey.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertamanya saya mengucapkan terima kasihlah kepada Tuan Ceramah yang memberi sedikit pencerahan kepada kita masyarakat di kampung Bukit ini. Sebenarnya saya nak tanya banyak soalan, tapi oleh kerana masa tidak mengizinkan, saya terpaksa kepada satu soalan. Okay. Soalan saya macam ni, Tuan Ceramah. Sebagaimana yang kita maklum sekarang ni, banyak pakej-pakej yang ditawarkan untuk menjalankan ibadat umrah di Mekah. Ada berbagai tawaran. Saya nak ambil satu contoh, katakan syarikat A membuat tawaran kepada masyarakat kampung untuk melaksanakan umrah, katakan ada pakej itu dengan kadar bayaran RM10,000. Dalam pada itu dia menetapkan sebagai syarat mengenai pemergian umrah itu dia kena bayar daripada RM10,000 itu dia kena membayar deposit setahun, itu sebanyak RM5,000. Apabila A membayar deposit sebanyak RM5,000, syarikat tadi sentiasa membuat ajakan tarikh, katakan daripada balapan, kayadi, berbagai-bagai alasan, beras-bilan. Apabila masa itu terlalu lama, menyebabkan pendeposit itu mengalami kerusakan yang menyebabkan dia tidak dapat pergi umrah. Apabila tidak dapat umrah dengan tapi malangnya sepatutnya umrah tidak ada pergi, deposit itu kita boleh ambil balik sebab benda itu bukan pihak awal ni bukan salah si deposit, salah syarikat tu. Tapi ada masa juga ada menyebabkan pendeposit itu mengalami keguguran yang tidak membolehkan dia pergi umrah. Apabila tak pergi umrah, dia memang dia nak ambil balik deposit itu sebanyak RM5,000 tu. Tapi sebab banyak saya dapat maklumat mengatakan duit itu tidak boleh ambil lagi. Apabila berlaku begitu, dari segi undang-undang dan segi peraturan, boleh tak boleh deposit itu bakal pun gitu. Kalau dah boleh, di manakah kita orang nak pergi mengadu untuk membela hasil kita supaya deposit RM5,000 dapat kita ambil balik. Okay. Cuma saya nak minta Tuan Ceramah beri pencerahan dari sudut syariah dan dari segi undang-undang sivil. Sekian, terima kasih. Okay. Terima kasih Tuan. Okey. Ini ada beberapa soalan, walaupun satu soalan. Tapi dia punya cerita tu ada 3-4. Okey, yang pertama, skim haji dan umrah. Skim umrah lah Umrah sebab dia tak ada musim. Musim haji memang kita musim haji je lah. Okey, umrah. Pertama, untuk umrah dia di bawah Kementerian Pelancongan. Okey, kalau haji, pakej haji, permit haji dia di bawah tabung haji. Kementerian Agama di bawah Jawhar, Jabatan Wakaf dan Haji. Okey. So, kalau umrah ini pihak kementerian dia dah tetapkan. Pertama dia letak shilling dia. Paling murah, contoh kita kata kena semak balik. Paling yang saya andaikan RM7,000. Maksudnya kalau mana-mana pakej yang menawarkan kurang daripada RM7,000, maksudnya pakej itu bermasalah. Sebab dia dah tak ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh kementerian. Kementerian kata RM7,000, tak boleh kurang. Kalau kurang itu adalah problem dia. Tapi apa yang orang tadi buat, dia kata oh tak apa, bayar RM5,000, harga sebenar RM10,000, tapi kita buat RM5,000 je, yang lain tu di cover orang lain. Okey, itu banyak yang berlaku. Okey, pertama kita kena tengok dulu harga pakej. Kedua, kita kena tengok lesen penawar tadi tu, lesen pengendali umrah. Dia ada lesen ke tak ada? Dia ini menumpang lesen orang ke apa? Sebab tak semua travel agent dia boleh bawa orang pergi umrah. Dia ada lesen khas dia. Jadi kalaulah saya kata A tadi ni, dia sebenarnya pun dia ada satu syarikat, tapi syarikat dia tak ada lesen untuk bawa orang pergi umrah. Lesen itu ada pada company B. Dan banyak berlaku kalau
ikut cerita tuan ni tadi, kenapa dia duk anjak? Sebab dia tak dapat tarikh penerbangan dan juga confirmation daripada pihak hotel di Mekah dan Madinah. Jadi bila, yalah, company kecil kan, duk main pusing, tunggu, orang lain pun dah habis. Itu yang jadi dia. Dan benda ni delay. Oh, tak cukup itu, tak cukup ini. Dan kena tahu tuan-tuan, sekarang ni banyak yang saya terima aduan bila kes umrah ini ni, bila sampai ke tempat tu pindah hotel. Oh, dia kata, inilah dia salahkan Pak Arab lah. Pak Arab ni kau bila pakai, kita dah bayar lah, itulah, inilah lah, kita kena tukar. Tuan-tuan, masalahnya kita pun tak bayar. Kita tak bayar penuh pun, bayar booking je. Orang pergi umrah ni tiap-tiap hari ada, first come first serve. Pak Arab ni gitu juga, kasar dia pun ada juga kan. Jadi siapa yang bayar dia bagi, tak bayar memang tak dapat lah, tak secure lah. Sebutlah Manarah 3 lah, hotel itu, hotel ini. Sampai sana, para jemaah minta maaf, kita kena pindah hotel. Dia kata Pak Arab tak bagi. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, berkenaan dengan duit. Okey, bila kita dah berurusan dengan syarikat yang berdaftar, dia ada SOP dia. Okey, dan bila company yang besar-besar yang ada basis dah ni, dia dah ada kekuatan dia punya partner dia di Mekah, Madinah dah ada, dia boleh catat kapal terbang, dia bersama dengan beberapa buah pada kita semua, insya-Allah. Dan semoga di lain kali kita boleh jumpa lagi dalam syarikat lagi ni, boleh catat kapal terbang, dia secure. Jadi bila yang minta duit tak dapat, tak dipulang, pertama kita tengok balik kontrak kita tu, perjanjian kita ni, masa kita bagi duit tu, ada tak kita tanda tangan mana-mana dokumen borang. Dalam dokumen tu ada tak sebut jadual ditentukan oleh pihak pengendali, ataupun bagaimana pula kalau kita nak tarik balik. Semua tu ada. Dan sepatutnya bila lah kita ni benda tu sebagai deposit, dia boleh pulang balik lah. Dia kena pulang balik. Sebab bukan salah kita kan. Kita contohlah, kita nak pergi bulan 12 ni cuti sekolah kan, adalah cuti sekolah seminggu. So kita pun masing-masing adalah pakat anak cucu. Okay, kita nak pergi umrah 14 orang. Tiba-tiba sampai bulan 11, pengendali tu kata, tak boleh, bulan 12 tak lepas, kita kena bulan 1. Mana boleh dah, bulan 1 orang dah start sekolah kan, tak boleh. Kita nak, sepatutnya dia kena bayar. Tapi tengok balik pada perjanjian kita macam mana, apa yang kita setuju. Deposit tu hangus ke, bayar separuh ke, apa ke, kita kena tengok balik. Dan kalaulah jadi isu, kita boleh laporkan perkara ini ke Tribunal Tuntutan Pengguna J. Masih boleh bawa resit bayaran kita, nama syarikat itu, dan tribunal akan panggil. Dan kita berhak terhadap apa yang telah kita bayar. Tengok baliklah dalam, kalau surat tu kata kalau kita pindah, kalau kita tak jadi, cancel, dia potong 10%. Okey lah, dah bayar 5,000, 500 potong, okey lah, tak apa. Jangan tak bayar langsung, jangan tak boleh langsung, jangan tak boleh semua pula kan. So itu kaedah dia. Apa-apa kena rujuk balik. Kita kena sahkan dulu dengan orang tu, dengan syekh yang bawa, ataupun sahkan ada tak dokumen mana saya nak letak. Sebab tu kadang-kadang saudara saya pun kena itu, daftar kat sini Terengganu, tiba-tiba dia kata tak boleh. Boleh, nak pergi juga, masa yang sama ada, tapi join dengan jemaah dari Sabah. Tak pasal-pasal. Join lah dengan jemaah daripada Sabah. So pergilah juga. Sebab kita tadilah bulan 12 je kita ada cuti ni. Dengan keadaan kita ingatkan geng-geng kita ni rupa-rupanya sana. Sebab mereka ini pun berniaga, dan mereka ini pun mengharapkan juga kumpulan-kumpulan yang lebih besar ni. Sebab yalah, kalau syarikat-syarikat kecil setakat nak bawa 10 orang,
kan, orang lain satu flight tu dicatat, kan. Beza. Jadi kalau tanya saya, ada tak peluang untuk kita tutup balik? Ada, masih ada. Dan itulah kalau tanya bab syariah, kalau kita tahu pengendali umrah tu sendiri tahu yang dia tak boleh nak sampaikan pun, dia tak boleh nak komit bulan 12 ni flight jalan, cukup tak cukup kapal terbang jalan, tak cukup dia rugi, pandai-pandailah cari orang lain kan. Tapi kalau dia sendiri tahu tak pasti, maksudnya dia dah ada sesuatu yang nak disembunyikan. Wallahu a'lam. Soalan lain? Ada satu lagi kot. Sejarah kita malam ni. Ada lagi soalan? Ada daripada pelajar ILP. Ada soalan? Ji, sila. Boleh berdiri macam tu pun tak apa. Waalaikumsalam. Tak dengar ni? Tak apa clear. Okey, boleh share. Okey, boleh dengar. Tadi dah ada. Pertanyaan ni, banyak promosi terma sekolah dan menggunakan Facebook ada untuk berkaskan media tertentu. Dan setiap hari kalau saya sekali Facebook saya ada dua mahal yang okey. Orang yang bercakap Ustaz-Ustaz walaupun kita boleh maksudnya macam mana kita bercakap kalau orang yang bercakap tu tapi account yang betul. Okey. Betul, faham. Okey. Ada penampilan Pak, banyak pelakon hari ada yang menawarkan promosi hari itu secara tersesuai. Tapi bila dah nanti saya ada orang nanti yang hotel lain hari apa semua jadi ada nama diri lagi. Jadi adakah susah dalam apa sedangkan pada promosi awal ni itu sudah ada. Ya. Sebab nak pergi juga kan? Ya, betul. Okey, terima kasih Tan. Okey, respon saya pada yang pertama berkenaan dengan sumbangan-sumbangan ni. Kan? Tiap-tiap harilah adalah sedekah subuh, sedekah Jumaat, lalu je lah dalam Facebook, dalam apa. Okey, pertama kita nak menyumbang, kalaulah kita yakin, okey, pertamalah ustaz tu bagi tahu, okey, ini sekolah dia, ini alamat dia, ini nombor akaun dia. Dan bila kita cuba transfer, memang keluar nama tu, Mahat Tahfiz sekian-sekian, silakan. Kalau kita yakin, silakan. Okey, tapi kalau kita tak yakin, pertama kita boleh semak sama ada akaun tersebut akaun yang ada masalah, ada report ataupun tidak. Caranya kita boleh semak dekat internet. Laman web dia, nama dia semak SEMAK Mule MULE. Semak Mule at RMP Royal Nation Police.gov.my. Cari je dalam Facebook, dalam internet, tulis je semak Mule, semak account. Okey, kat situ tuan-tuan boleh letakkan nombor account tadi tu. Kemudian kalau ada nombor telefon yang kita tahu, letak kat situ. Bila kita buat carian, tengok ada tak laporan. Kalau dia kata, account tersebut tiada laporan terhadap account tersebut, maksudnya sekarang ni account tersebut adalah account yang sah, account yang maknanya tak ada isu lah. Dia tak akan keluarkan account tu nama siapa sebab dia ada akta dia yang melindungi maklumat tersebut.
Cuma kita nak tahu sama ada nombor itu adalah nombor scammer ke tidak. Ini kalau pusat tahfiz, ustaz yang datang sini, mudir dia datang, sambil-sambil dia ceramah, dia kata okey nak menyumbang boleh. Okey, itu kita tahu. Okey, ini yang biasa dalam Facebook. Kan macam saya sebut tadi, adik tadi tu, rupanya dah bertahun, kadang-kadang ada tu orang tu dah meninggal dah pun, tapi masih lagi ada tabung sumbangan tu. Yang itu kita boleh semak. Ada tak laporan-laporan? Sebab ada orang salah guna. Okey, itu yang pertama kita boleh semak. Yang kedua, berkenaan dengan isu asalnya janji bayar 5,000 bayar ni, kemudian ada peningkatan. Itu yang saya kata pertama sekali, tengok balik pada kontrak. Kalau pada kontrak itu ada penambahan ke apa ke, yang itu tak payah. Sebab kadang-kadang itu saya sebut, pakej umrah ni dia dah ada harga dia dah. Memang harga dia kalau kita kata dengan 7,000 tu kita boleh pergilah sampai ke sana. Tapi kalau dia kata ada penambahan, maksudnya ada isu lah tu. Baik tak payah pergi lah. Minta balik duit, kita tak setuju. Sebab kita setuju dengan harga ini. Kalau kita kata 10,000 je lah. Nak bayar 3 kali, 4 kali ke silakan. Tapi 10,000 saja. Janganlah kata pakej kita ni sebenarnya 10,000. Tapi kerana bulan kemerdekaan ni, sampai 16 hari bulan September kita buat promosi, bayar 5,000 je. Tak payah. Tak payahlah, tak payah layan pada orang ni. Sebab kita tahu nanti bermasalah. Sebab dia akan minta duit macam-macam. So, sama juga kalau isu dia nak tuntut, boleh pergi kepada Tribunal Tuntutan Pengguna. Wallahu a'lam. Okey, jadi saya rasa cukuplah kot. Untuk malam ni insya-Allah kalau ada lagi mungkin kita akan adjust lagi kot. Mungkin kita bincang tajuk-tajuk lain. Scammer kedai account tu. Macam mana kita nak elak diri ni, macam mana ni akaun kita telah digunakan dan kita telah didakwa. Apa hak kita ni selepas ditahan dan dia dakwa, macam mana kita nak lepas ni? InsyaAllah mungkin ada ruang masa nanti, kita boleh datang lagi lah kot. Jadi tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih atas kesudian tuan-tuan semua. Tunggu saya sampai ke saat ini. Minta maaf lah banyak-banyak atas kesulitan yang telah berlaku. Tahniah kerana sanggup lagi berada di sini. Dan saya harap moga-moga perkongsian kita pada malam ini bermanfaat dan boleh dijadikan sebagai panduan. InsyaAllah tuan-tuan boleh tengok balik rakaman Facebook saya, Nizam Amin. Cari je lah Facebook Nizam Amin, mungkin ada video. YouTube saya pun ada nanti. Bolehlah tengok balik. Kalau bermanfaat, sebarkan. InsyaAllah. Saya mohon maaf atas kesulitan yang berlaku. Yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu dari kelemahan diri saya sebagai manusia. Terima kasih sekali lagi kepada pihak masjid. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan tadi perkongsian ilmu yang berkaitan dengan perundangan dan isu-isu semasa yang kerap timbul sekarang ini. Jadi semoga penyampaian yang disampaikan oleh Nizam tadi memberi manfaat.